faham. Semua komen ni kan, aku tak setuju. Blood Brothers mengesahkan sekumpulan 5 bodyguard ni yang ditugaskan untuk menjaga kepentingan satu keluarga mafia ni. So something happened dan watak Arif yang dilakonkan oleh Shafiq Kyle dituduh mengkhianati keluarga ni. So sekarang ketua kepada gengsi bodyguard ni iaitu Guz dilakonkan oleh Shahnaz Ahmad terpaksalah buru dan bunuh Arif. So di sini diujilah diorang punya brotherhood. Kalau ni bukan review Blood Brothers pertama korang, then confirm korang dah tahu dah yang the action, the cinematography of this film memang gempak. So aku akan ketepikan semua tu ke akhir review aku. Then kalau ni review Blood Brothers pertama korang, great, welcome to Lain Layar, di mana kita merayakan filem yang best dan kita mengupas kenapa satu filem tu tak berapa best. Untuk review kali ni, aku nak start dengan menyentuh pasal 3 watak utama kita, iaitu manusia, rokok dan kereta meletup. In all seriousness, ada banyak watak dalam filem ni, so aku kena take my time. Kan laju-laju tak puas pula kan. Filem ni kan, dengan kehebatan yang dia ada, buat beberapa pilihan yang tak kena bagi aku. Sebagai contoh, 2 watak utama kita, Arif dan Guz, hebatnya adalah lakonan Shafiq Kyle dan Shahnaz Ahmad. So kenapa tak jadikan diorang berdua je the elite bodyguard? Kenapa nak ada 5? So sebelum korang type buat filem kau sendirilah, hear me out, dengar dulu. Lagi 3 bodyguard tu, seorang tu adalah sedikit character development dekat awal dan akhir filem ni. Tapi lagi 2, almost zero character development. Mungkin memang disengajakan lah kot yang 3 watak ni memang sekadar watak sampingan je, tak penting dan sekadar untuk memeriahkan suasana je kan. Masalahnya ada beberapa babak yang penting dan emotional yang melibatkan diorang. So we are expected to care. Dan tu memang tema filem ni. It's a recurring problem di mana dalam filem ni ada banyak benda yang berlaku yang kau patut kisah, tapi filem ni tak invest masa yang cukup untuk buat kau kisah. Ada satu watak ni dari awal ada mental health issues. Sebab apa? Tak tahu. Kesian, but okay, continue. Watak dia tak muncul dah? Ni ada lagi satu watak yang ada penyakit kanser. Tapi dia pun mati. Jap. Jom kembangkan watak yang kau suka ni. Dah mati. Dalam filem ni juga ada satu watak yang bagi aku agak double-edged sword atau pedang bermata dua, iaitu Jackie yang dilakonkan oleh Shazwan. Watak dia ni memang pak lawak lah. Dia memang komedi filem ni kan. Dan selain hubungan Arif dan Guz, hubungan Arif dan Jackie juga adalah core filem ni. Cuma aku panggil watak dia ni pedang bermata dua sebab bila dia muncul je, tone filem ni terus lari. Dan bila Jackie tak ada, baru tone filem ni kembali ke dia punya original tone macam dalam trailer tu. Dark and gritty. Which is what we signed up for. So, dari segi penulisan, filem ni agak kurang. Bukan kekuatan filem ni lah. Kekuatan filem ni adalah dekat dia punya pelakon, dekat dia punya aksi dan juga cinematography. Dalam berbelas-belas pelakon dalam filem ni, satu je yang buat aku tertekan sikit. Yang lain semua hebat. Siapa yang buat aku tertekan, nanti aku cerita. Shafiq Kyle boleh dikatakan macam Timothée Chalamet Malaysia lah. Tak pernah mengecewakan. Shahnaz pula, walaupun macam dah di typecast sebagai watak gangster, tetap best lakonan dan karisma dia. Emilia dan Tracy lebih kurang sama je. Masing-masing tak restu lelaki diorang dalam dunia mafia. So, siapakah watak yang buat aku tertekan tu? So, watak tu adalah anak Jackie. Budak kecil tu. Sebab delivery dia, dialog dia sangat keiklanan. Papa dah pergi mana? Papa, kenapa Papa tak pada lawan? Papa. Aku gedebik yang. Okay, so selain tu, highlight filem ni adalah mainly dia punya action dan juga dia punya cinematography. Aku tak pastilah ilmu apa yang Syafiq Yusof dan Abhilash Chandra ada, tapi quality visual filem ni serius dan level international blockbuster. Dekat Instagram aku kan, 2 hari lepas tak salah aku ada share out of theatre reaction lepas tengok filem ni. Dan antara apa yang aku sebut adalah, immediately lepas keluar daripada panggung wayang, aku rasa, wow, kita dah finally ada filem yang bukan best untuk filem lokal. Filem ni is actually level Hollywood. Koreografi aksi dia sangat fluid dan exciting.
Dan walaupun diorang guna shaky cam, masih boleh nampak flow action dia. Cuma yang menjatuhkan quality action dia adalah dia punya sound design. Sound design action film ni masih di over the top, tak make sense punya bunyi. Jom kita compare dua babak ni. Filem ni punya bunyi tumbukan dan tendangan sangat natural. Masuk akal. Dekat Blood Brothers pula bunyi dia macam ni. Last kali ada beberapa plot twist dalam filem ni dan semua aku boleh teka. Bukan nak cakap aku ni hebat ke apa. Senang nak teka. Dekat trailer filem ni ada tunjuk satu lelaki yang pakai hoodie yang menyerang watak-watak kita kan. First time Mamat ni muncul dalam filem ni, ada satu zoom atau close up muka dia. Dan walaupun dicat hitam, close up tu buat aku nampak beberapa features yang cukup untuk aku teka siapa si Mamat berhoodie ni. So yeah, plot twist filem ni tak setwisty yang aku harapkan. Agak loose, longgar sikit. Oh ya, filem ni juga ada post credit scene yang bagi aku bila kau fikir balik lawak. Sebab dia nak set up filem yang kedua dengan cara yang betray the ending of this film. Terlalu banyak konflik dan terlalu banyak watak yang filem ni nak tackle. Bahan yang dalam filem ni sebenarnya cukup untuk buat 2 filem tau. And yes, filem ni punya aksi dan sinematografi juga adalah the best kita pernah tengok keluar dari Malaysia. And I'm damn proud of that. So, rating aku untuk Blood Brothers adalah B. Boleh lah. Aku harap aku tak terlalu negatif lah dalam review ni. It's just a bit frustrating. Sebab filem ni is so close to being perfect. It's so close to being the best Malaysian film ever. It's just the writing. And so, hopefully untuk Blood Brothers 2, diorang improve lah the writing. And Shafiq Yusof, you're the man. Bye.